الذي لا إله إلا القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى أرواح والدينا مشايخنا والمعلمين وأستاذنا لجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. وقد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagi tiap-tiap umat itu seorang rasul yang diutuskan kepada mereka. Setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak akan dizalimi. Surah Yunus ayat 47. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di alam yang menjadi tempat untuk kita mencari sebanyak mungkin ke dunia ataupun ke alam baka. Mudah-mudahan apa yang kita buat di atas dunia dan dengan sisa seumur yang Allah berikan kepada kita ini semuanya menjadi bekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan yang dirahmati Allah, kita masuklah ni dalam bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini sangat istimewa bagi umat Islam seluruhnya, kerana dilahirkan seorang manusia yang menjadikan dirinya sebagai guru kepada manusia seluruhnya, yang membawa manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Antaranya yang paling mudah sekali adalah dengan memperbanyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang sahabat saya dalam satu tulisan dia, kalau tuan-tuan baca hari ini, kita selalu berbicara soal sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita lupa nak bicara soal adakah Nabi juga sayang kepada kita dalam keadaan kita hari ini. Sebab kaedah dia bertepuk sebelah tangan tak bunyi.
Kita kata kita sayang Nabi, dan kita kena tanya, adakah Nabi juga akan sayang kita dengan tindak tanduk kita hari ini? Kita selalu cuba buat benda yang kita rasa kita membuktikan kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi betul ke apa yang kita buat itu sehingga menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita? Memang tak dapat dinafikan, memang Nabi sayang kepada seluruh umatnya. Tetapi kita ni layak ataupun tidak disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tindak tanduk kita pada hari ini. Maka pertanyaan ini kita perlu tanya pada diri kita, adakah kita telah berusaha bersungguh-sungguh mengikut sunnah Nabi, mengambil ajaran yang dibawa oleh Nabi? Adakah kita tak sunyi daripada berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam? Boleh dapat tak 100 kali? Kalau kita sebelum ni tak dapat 100 kali, tuan-tuan, kita usahalah paling kurang pun dapatlah 100 kali. Guru kita almarhum Ustaz Yusuf Awang, dia pernah sebut dengan saya, dia kata, Ustaz, kita ni nak jumpa Nabi, teringin nak jumpa Nabi, tapi kita tak tahu kita layak jumpa ataupun tidak. Tapi Nabi bagi jaminan orang yang sayang kepadanya akan bersama dengan dia di dalam syurga. Sebagai tanda bukti kita sempat tak, dia kata, kita selawat 100 kali sehari. Allahu Akbar. Hari ni berapa kali selawat dah kita, tuan? Cukup tak cukup 100? Antara orang yang cukup jaga adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni almarhum Ustaz Yusuf Awang, kita tengok dia cakap dia selalu berselawat dengan Nabi. Kita perbanyakkanlah selawat, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni kita masuk pada rujukan kita berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kaedah umum yang kita sebut pada kuliah sebelum-sebelum ini, secara umumnya orang yang mengucap 2 kalimah syahadah dikira sebagai Muslim. Itu yang pertama. Yang kita kena faham ni kaedah umum. Siapa saja yang mengucap 2 kalimah syahadah dikira sebagai Muslim. Satu. Yang kedua, orang yang buat maksiat bila dia dah Muslim, maksiat tersebut tidak menjadikan dia kafir. Maksiat tidak menjadikan seseorang itu kafir selagi mana dia tidak menghalalkan maksiat tersebut. Kemudian bila kita bicara tentang kalimah syahadah tadi, 2 kalimah syahadah tadi, jadi kita faham di sana ada tuntutan. Yang pertama tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan, tuntutan daripada pengakuan itu. Jadi siapa saja yang beriktikad ataupun melakukan ataupun mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan tuntutan syahadah tadi, ini kaedah umum, maka dia jatuh kafir. Melakukan sesuatu ataupun beriktikad ataupun mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan tuntutan 2 kalimah syahadah tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini kaedah umum dia, maka dia jatuh kafir. Jadi itu kaedah umum. Jadi kita nak tengok yang detailnya, jenis-jenis perkara yang membatalkan syahadah berdasarkan kaedah umum yang disebut. Jelaslah bagi kita bahawa sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu keluar dari agama Allah adalah berjenis-jenis, ada banyak, dan tiap-tiap jenis itu ada tafsilannya yang baik, yang banyak. Jenis-jenis itu boleh dihimpunkan ke dalam 4 perkara pokok. 4 perkara pokok. Ini kita nak detailkan lagi apa yang dikata perkara yang membatalkan syahadah tadi.
Yang pertama, jenis yang mengandungi ingkar terhadap rububiyah Allah ataupun tuduhan terhadap rububiyahnya. Ingkar atau tuduh, menafikan. Ingkar itu makna menafikan rububiyah Allah, ataupun menuduh suatu yang bertentangan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jenis yang mengandungi tuduhan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ni. Yang ketiga, jenis yang mengandungi tuduhan terhadap uluhiyah Allah. Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Dan yang keempat, jenis yang mengandungi ingkar terhadap risalah ataupun tuduhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah itu. Ya, terhadap risalah apa yang Nabi bawa, dan juga terhadap batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah itu sendiri. Jadi empat. Yang pertama, tuduhan ataupun ingkar terhadap rububiyah Allah. Yang kedua, tuduhan atau ingkar terhadap uluhiyah Allah. Yang ketiga, tuduhan atau ingkar terhadap asma dan sifat Allah. Yang keempat, tentang risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah empat jenis pembatal syahadah, dan termasuk ke dalam tiap-tiap satu jenis itu beberapa jenis perbuatan, perkataan dan i'tiqad yang kesemuanya adalah membatalkan dua kalimah syahadah dan mengeluarkan seseorang itu dari al-Islam, wal a'yadzu billahi min dzalik. Kami akan jelaskan di bawah ini satu persatu, disertai dengan contoh-contohnya. Nak bagi kita faham betul-betul ini benda yang sangat penting dalam hidup kita. Sebab bila batal, auzubillah min zalik, habislah, tak ada apa lah. Jenis yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahawa awal-awal jenis tauhid ialah mentauhidkan Allah pada rububiyah dan memilikan, iaitu pemilikan, iaitu i'tiqad bahawa Allah adalah Tuhan yang dan pemilik segala sesuatu, pencipta dan pemberi rezeki. Dialah yang mengurusnya dengan masyiahnya, dengan kehendaknya, ilmunya dan hikmahnya. Maka tiap-tiap perkataan atau i'tiqad yang mengandungi ingkar terhadap sifat-sifat ketuhanan ini atau sebahagian daripadanya diiktibarkan kufur dan riddah. Seawal-awal tauhid adalah mentauhidkan Allah dari sudut rububiyahnya. Allah yang menciptakan alam, Allah memiliki alam, Allah menguruskan alam ini. Itu makna Rabb. Mentauhidkan. Maknanya mana-mana benda yang mengingkari ataupun menuduh perkara yang tak sepatutnya pada rububiyah Allah, ini menjadi perkara pertama yang boleh bawa kepada kufur. Antaranya, dan termasuklah dalam jenis ini antaranya, yang pertama, ingkarkan Tuhan pencipta alam ini dan mengatakan suatu perkara itu ada sejak sedia kala dan tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ingkar Allah sebagai pencipta apa saja yang ada di alam ini yang namanya makhluk. Kita kata dia ada sejak azali. Maka ini boleh menyebabkan kufur. Terkeluar seseorang itu daripada Islam, kerana semua benda adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak jadi sendiri. Jadi tak boleh berpeganglah dengan fahaman ataupun konsep alam ini terjadi dengan sendirinya. Apa-apa saja yang berlaku di atas alam ini adalah fenomena alam semata-mata. Tak boleh kita beriktikad macam tu. Sama ada yang jadi itu benda yang baru jadi masa kita ataupun yang daripada dulu ada sebelum kita. Baru jadi masa kita ke ataupun yang dah jadi daripada dulu ke, kita tak boleh ingkar tentang Allah lah yang menjadikannya. Ini yang timbul bab, contoh kata bab berlaku macam tsunami, berlaku gempa bumi, berlaku bala dan sebagainya. Bencana alam, kita kata ini adalah fenomena alam.
Bukan Allah yang ciptakan. Jadi ini boleh merosakkan akidah. Yang kedua, isnadkan penciptaan atau tadbir kepada selain dari Allah. Menyandarkan bahawa penciptaan atau tadbir ke atas alam ini kepada selain daripada Allah, seperti sesuatu itu terjadi dengan sendiri atau umpamanya bukan Allah yang jadikan dia, bukan Allah yang tadbir dia, gempa bumi, hujan dan sebagainya lah. Apa saja yang berlaku ni kita kata, kita isnadkan, kita sandarkan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sebab tu apa pun ilmu yang kita belajar, ilmu sains ke apakah, dia mesti pergi kepada Allah lah yang menjadi pencipta ataupun penyebab menjadi terjadinya satu perkara, satu benda. Yang ketiga, ingkar memilihkan Allah akan segala makhluk yang dicipta. Bumi ini milik Allah, langit milik Allah, bukit milik Allah, laut milik Allah. Kita ni pun adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingkarkan Allah memiliki kita ini, memiliki alam ini, dia boleh merosakkan. Maksud dia apa dia tuan-tuan? Ni dia daripada tiga benda tadilah. I'tiqad satu, yang kedua perkataan, yang ketiga perbuatan. Kadang-kadang kita cakap seolah-olah macam kita lah yang memiliki semua ni. Ni kalau lah sebab tu Nabi SAW satu hadis Rasulullah SAW sebut, kalau ni boleh membawa kepada syirik, boleh membawa kepada syirik. Hati-hati bila kita bercakap. Kalau tak kerana dia ni, tak jadi macam tu. Maknanya apa yang kita buat ni pemilikan. Macam saya pernah sebut dengan tuan-tuan, memanglah dari segi kehidupan di dunia ini, ibu bapa itu dianggap sebagai rob kecil kepada anak-anak. Ibu bapa dianggap sebagai rob kecil kepada anak-anak. Maknanya dia yang melahirkan, dia yang membesarkan, mendidik dan sebagainya. Tapi tak boleh kita anggap sampai dialah segala-galanya kepada anak. Lepas tu ada ibu bapa yang cakap, selagi aku duk bela dia kena ikut aku. Dan benda yang dia buat itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kes yang cerita kata, kes larang anak tak bagi pakai tudung. Bila dipanggil, dia sampai dengan bangga dia sebut, Ustaz, selagi anak ni saya yang jaga, dia kena ikut saya. Saya yang bagi dia makan. Maknanya boleh kita kata sampai tarah tu. Sedangkan benda yang kita buat, yang kita pertahan tu yang bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan perintah Allah. Saya pun mengucap panjang bila dengar perkataan-perkataan macam ni. Tapi kita kena fahamlah kaedah dia, kalau bercakap atau buat benda yang boleh membatalkan akidah dengan jahil, disebabkan jahil, maka dia adalah orang yang fasik. Tapi kalau buat dengan sedar, dengan ilmu, maka dia jatuh kufur. Mudah-mudahan dia buat dengan jahil lah. Itu hak ringan sikit lah. Tapi fasik pun teruk juga, kan? Fasik pun teruk juga. Tempat dia adalah neraka. Kita tak boleh kata jahil selama-lamanya, sebab kita terbentang luas ruang, masa, tempat untuk kita menuntut ilmu. Kita tak boleh kata di depan Allah, aku tak tahu ya Allah, tak boleh. Di mana-mana saja ada diajarkan, malah tak dikenakan bayaran apa-apa pun. Cuma atas ikhtiar. Untuk ilmu ni atas ikhtiar. Bila atas ikhtiar, hak ni yang akan dihitung. Inilah yang akan dihisap oleh Allah, ikhtiar manusia. Allah tak hisap hasilnya. Hang belajar, hang reti ke tak, hang pandai ke tak, hang alim ke tak, hak tu cerita lain. Hang belajar ke tak, hak tu yang hang start motor pergi masjid, belajar tak, hak tu yang Allah akan bersoal.
Sebab tidak ada ikhtiar. Ikhtiar manusia inilah yang bawa kepada dosa dan pahala. Sebab tu kita kena usaha lah. Padanlah Allah bagi pahala. Ada orang dia ikhtiar, dia ke start motor, dia spend masa dia, dia main ke masjid, dia belajar, dia berfikir, tak dapat juga. Hak tu tak kata lagu mana. Hak tu nak kata lagu mana. Tapi bila sebut kata benda tu fardu ain, insya-Allah bila Allah tetap kata semua orang mesti tahu. Benda ni semua orang mesti tahu. Cara semayang, cara wuduk, cara puasa, ilmu-ilmu yang fardu ain ni bila Allah tetap semua orang mesti tahu, maknanya dalam ilmu Allah semua makhluk dia boleh belajar, mampu untuk belajar. Tiba-tiba ada orang kata dia tak reti semayang, maknanya dia tak belajar. Kalau dia belajar confirm boleh. Bukti dia pada tuan-tuan, anak-anak kita kecil-kecil tak tahu apa pun boleh semayang dah. Kita ajak dia boleh ikut dah. Serupa puasa, kata dia tak mampu. Kalau tak mampu, Allah tak tetapkan ini sebagai kewajipan fardu ain. Kalau manusia tak mampu buat, dia bukan kewajipan fardu ain. Ilmu sains ada di kalangan kita yang tak mampu. Saya tak mampu, tuan-tuan, hak sebahagiannya tak mampu. Ilmu perubatan sebahagiannya tak mampu. Allah tahu hak tu diletakkan sebagai fardu kifayah. Bukan semua orang mampu untuk mengetahuinya. Jadi balik pada yang tadi, ingkarkan milikan Allah akan segala makhluk yang dicipta. Itu yang ketiga. Apa saja perbuatan, i'tiqad atau perkataan yang punya maksud ke arah ini kena elakkan, kerana dia boleh membatalkan syahadah. Ni jenis hak pertama tadi ni, hak rububiyah Allah. Dan yang keempat, mendakwa rezeki itu datangnya dari selain dari Allah. Ni pun banyak tuan. Ni pun banyak. Rezeki datang daripada selain daripada Allah, sehingga kan kita sanggup buat benda yang bertentangan dengan perintah Allah demi kerana nak dapat rezeki, sedangkan rezeki itu dari Allah. Sanggup buat benda yang bertentangan dengan kehendak Allah, dengan perintah Allah, batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kaedah dia, contoh tuan-tuan, orang main letak pisau kat kita, aku bunuh hang. Kalau hang tak mengaku murtad, contoh kan, itu melibatkan nyawa, Tapi kalau orang main ugut kita, aku buang kerja, kalau hang tak murtad, kita boleh tak? Kita tak boleh. Sebab apa? Rezeki itu dari Allah. Bak nyawa ni tuan-tuan, hak tu hasil daripada apa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Bila dia tengok mak dia, pak dia kena bunuh, bila orang ugut dia kata, yalah aku baliklah. Tapi Nabi tanya, tapi hati jangan. Sampai kat Nabi, dia cerita kat Nabi, dia tanya, bagaimana dengan hatimu? Hati dia tetap dengan Allah, maka dia selamat. Akidah dia. Tapi kita ni kadang tak sampai bab nyawa pun. Di Malaysia ni tuan-tuan, susahlah nak dengar orang mati pasal tak makan. Mati pasal tak makan. Tapi kita kadang-kadang sanggup. Macam-macam lah. Sebab tu dalam bab ni Allah sebut banyak tempat dalam Al-Quran berkaitan dengan rezeki ni. Dan kita selalulah baca dalam tahlil kita baca surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantung. Satu-satunya tempat bergantung. Jadi kita tak boleh ada i'tiqad ataupun ada ucapan, ungkapan atau perbuatan. Antara perbuatan ni macam mana? Orang pi puja nombor ekor, kan, buat benda yang seolah-olah minta rezeki itu daripada sumber yang lain, daripada bergantung kepada yang selainnya. Dia sanggup. Itu dalam keadaan tu jatuh kufur. Nauzubillahi min zalik. Jadi bab rezeki ni jaga-jaga. Sebab Allah yang bagi kita rezeki.
Yang kelima, mempersekutukan yang lain bersama Allah pada perkara-perkara yang tersebut. Hak tadi ingkar terus, hak ni sekutu. Dia kata aku tak nafi Allah tu Rabb, Allah tu pencipta, Allah tu pemilik, Allah pemberi rezeki, tak nafi. Tapi mempersekutu maknanya menyamakan, menyaingkan. Di samping Allah ada hak lain. Itu keadaan macam tu juga boleh menyebabkan kufur dari sudut rububiyah Allah. Kufur dari sudut ini jatuh akidah kita. Yang keenamnya, mendakwa bahawa Allah menciptakan makhluk tetapi membiarkan makhluk itu, tidak mengurusnya dan tidak menjaganya. Ni pun kadang-kadang orang yang kecewa kan. Orang yang kecewa dengan kehidupan dia, dia gagal dalam satu-satu benda, dia salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Allah biar aku hidup tapi tak bagi aku berjaya. Sebab tu dalam kita ni, dalam bab beriman pada qada dan qadar dan perkara yang berkaitan dengan tawakal, kita kena faham betul-betul. Antara benda yang paling banyak manusia sesat tang ni, kebanyakan manusia sesat tentang konsep beriman pada qada dan qadar dan konsep tawakal. Contoh kita kata beras gantang, beras cupak takkan jadi segantang. Itu salah satu daripada pemahaman salah berkaitan dengan konsep qada dan qadar. Qada qadar ni tentang kita faham. Kita yakin semua benda adalah ketetapan Allah. Qada maknanya Allah tetap. Kemudian bila berlaku, itulah takdirnya. Qada benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian takdir apa yang telah berlaku, diizinkan oleh Allah benda tu berlaku. Pelaksanaan dia. Qada ketetapan, qadir takdir ni, qadar ni pelaksanaan dia. Cuma kita nak kena faham di sini, adakah kita tahu apa yang ditetapkan Allah ke atas kita? Kita tak tahu. Kita tak tahu Allah nak letakkan umur kita ni sampai berapa puluh tahun. Kita tak tahu. Jadi bolehkah kita biarkan kesihatan kita tak jaga, makan kita tak jaga, buat benda yang bahayakan kita? Sebab apa? Alah, ajal maut Allah tetap. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Sebab tadi dah sebut, yang Allah akan nilai adalah ikhtiar. Kita ni kena cuba buat yang terbaik untuk diri kita. Dah buat yang terbaik dah. Jaga betul-betul kesihatan dah. Makan pun jaga, semua jaga. Tak buat benda-benda bahaya. Nak mati juga, hak tu takdir. Dan Allah akan nilai lah usaha kita tadi. Usaha kita tadi Allah akan nilai. Ni dia jadi perompak, dia jadi ni kata fahaman yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ni, Jabariyah dan Qadariyah ni. Kenapa? Kerana mereka satu pihak menyerahkan sepenuhnya kepada takdir. Manusia tak boleh buat apa-apa, tak perlu buat apa-apa. Ada satu lagi pihak, Qadariyah ni, dia semua atas manusia. Bukan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu sesat. Jadi kita ni duduk di tengah-tengah. Allah tetap, tapi kita tak tahu. Jadi kewajipan kita buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Dan Allah akan nilai hak kita buat tu lah. Allah akan nilai hak kita buat tu. Daripada perbuatan yang kita buat tu, Allah akan nilai. Jadi hak tu kita kena faham betul-betul tentang konsep qada dan qadar. Tawakal, berserah. Bila kita buat, kita serah pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, dah usaha, dah memang ada maksud nak buat benda tu dengan sebaik mungkin, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan keputusannya dia nak bagi. Dan kita kena yakin pula di hujungnya, apa yang ditetapkan oleh Allah adalah dengan masyiah, dengan kehendaknya, adalah dengan izinnya, adalah dengan ilmunya, adalah dengan kasih sayang Allah, adalah dengan adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetap. Dia bukan tetap saja-saja gitu. Maka di sana adalah hikmah untuk kita. Pasti ada kebaikan untuk kita balik. Ni Allah tetap COVID-19 ni tuan-tuan. Allah tetap. Jangan kata Allah zalim pula.
Kita tak ada buat apa pun kena, bukan. Ada orang kata kalau macam tu orang alim semua tak kena. Tak, bukan cerita macam tu. Bila Allah turun dia semua kena. Tapi kita kena ingat yang pastinya kita usaha elak. Kemudian kalau kena juga, ini takdir Allah ke atas kita. Dan kita kena ingat semua tu adalah dengan kasih sayang Allah, dengan adil Allah, dengan ilmu Allah. Dan yang pastinya di hujungnya ada hikmah. Ada hikmah untuk kita semua. Hikmah tu yang kita kena cari lah. Hikmah tu benda yang kita kena berfikir. Allah suruh kita fikir tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah, cari pada benda-benda yang Allah ciptakan. Allah ciptakan COVID-19, cari hikmah dia. Cari cara nak lawan dia, cari hikmah. Ni semua Allah nilai semua. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kau fikir tentang zat Allah. Allah lagu mana, Allah besar mana, Allah mata dia lagu mana, telinga dia lagu mana, tangan dia, itu tak boleh. Itu tak boleh. Pada penciptaan Allah, Allah suruh kita berfikir. Jadi kita fikir. Itu kena faham tentang takdir ni. Jadi Allah dia tak biar bila dia cipta manusia, dia tak biar. Bukti dia Allah turunkan, Allah utuskan rasul. Tadi dah sebut walikulli ummatir rasul. Bagi setiap umat tu ada rasul. Bila mereka datang bawa dengan segala penerangan tentang ajaran-ajaran yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan pada kita, cara-cara hidup yang Allah perintah pada kita. Bila mereka datang dengan segala keterangan ini, barulah kita akan dihukum oleh Allah atas apa yang kita buat. Itu menunjukkan Allah dia tak biar. Dia utuskan rasul, kemudian dia bagi wahyu, ada kitab pula lagi. Kitab ni menjadi petunjuk. Kita nak bagi alasan apa lagi? Jadi sebab tu kita ni dalam bab ni tuan-tuan, kata ulama, antara benda yang boleh kita ambil pengajaran, salah satu daripada ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami sembah, dan hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kenapa Allah gandingkan sembah dengan minta tolong? Allah gandingkan benda ni tuan-tuan, sebab apa? Dalam konsep kita nak beribadah kepada Allah, kita kena ingat kita perlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nak buat baik ni kita kena minta tolong dengan Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat antara doa yang maksur yang patut kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk mengingatimu. Nak ingat Allah, minta Allah tolong kita, bagi kita ingat dia. Sebab semua ni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan pergantungan penuh pada Allah. Wa syukrika, supaya aku ni syukur kepadamu atas segala nikmat yang kau beri, atas segala apa yang kau beri pada aku di alam ini, dalam kehidupan ini, supaya aku sentiasa bersyukur padamu. Tolong ya Allah, bagi aku jadi orang yang bersyukur. Nak syukur kat dia, tapi minta tolong lagi kat dia, bagi kita ni termasuk orang yang bersyukur. Wa husni ibadatik, dan orang yang buat amal ibadat yang baik, malah memperbaiki amal ibadat. Kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama fiqh kata ini antara doa yang dibaca sebelum salam. Selepas fil alamin innaka hamidum majid tu, tersambung bila Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu sampai habis. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa fitnati min azabil binnar wa min azabil nar wa min azabi fitnatil dajjal. Dan satu lagi doa yang disebut berkaitan Nabi doa supaya tidak dipanjangkan umur sehingga nyanyuk. Allahumma inni a'udzubika an arzalil umur. Kalau panjang lah. Tapi bila kita jadi imam ni jangan panjang-panjang. Takut ada orang uzur.
Waktu ulama kata kalaulah makmum yang biasa yang kita kenal tentang makmum kita bacalah. Tapi kalau sembahyang panjang, sembahyang Jumaat, ramai-ramai main tu, kita tak tahu makmum hak lagu mana. Ada orang takut juga. Entah bila kita baca panjang dia tak tahu nak buat apa, dia merawang kata. Imam duk baca panjang sedap kat dia seorang lah. Tapi makmum hak tak erti baca apa ni, dia nak buat apa? Mula nak pergi merata dia punya fikiran tu. Tu pun tak kena agak. Dia jatuh makruh balik dekat, dia jatuh makruh balik kat imam. Kan nak baca laju-laju sikit tak apa doa tu. Baik. Dan lain-lain lagi daripada perkara yang menyentuh sifat-sifat rububiyah Allah. Dan diiktibarkan kufur dan riddah juga kalau seorang itu mendakwa dirinya memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti sifat-sifat rububiyah Allah. Mendakwa dirinya memiliki sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Pentadbir, pencipta, pemilik, pengatur ataupun pentadbir pada sekalian alam ini, pemberi rezeki dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana berkata Firaun yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Ataupun ia mendakwa dapat memiliki atau memberi rezeki atau mentadbir tanpa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita baca dalam tafsir surah Al-Fatihah ayat ya, alhamdulillahi rabbil alamin, dan mazhab kita dikira ayat yang kedua lah kan. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Disebut situ Allah ini adalah Rabb, ditekankan Rabb itu pencipta, pemilik, pentadbir. Jadi kita ni siapa? Manusia, sebab tu disebut sebagai khalifah. Daripada perkataan apa? Khalafa, ganti. Rabb dia Allah. Manusia ni ganti untuk apa? Ganti untuk tadi, ganti untuk jaga, ganti untuk urus. Bila ganti, dia kena ikut hak mana? Kena ikut Tuhan lah. Kena ikut Tuhan lah. Contoh masjid kita ni, saya selalu sebut macam tu contoh kan. Masjid kita ni tak rasmi lagi. Kita jemput Tuanku Sultan untuk main rasmi. Tiba-tiba hari Tuanku Sultan nak main tak boleh. Ada keuzuran tertentu, ada kerja lain. Lalu dia suruh Menteri Besar main. Ganti dia. Menteri Besar boleh baca, boleh berucap ikut suka dia ke? Dia kena baca teks Sultan. Sebab ganti. Jadi kita ni duduk atas dunia ni, kita bukan pemilik, kita bukan pentadbir yang mutlak, kita bukan pengatur yang mutlak. Siapa dia mutlak? Rabb, Allah. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kena ikut Allah, ikut teks Allah. Ikut teks Allah apa dia? Ikut Quran. Menguruskan alam ni kena ikut Quran. Jadi kita tak boleh kata kita lah pentadbir, mesti ikut cara macam kita. Tak, kena ikut cara yang ditetapkan oleh Allah. Demikian juga diaktibarkan kufur orang yang mempercayai dakwaan itu. Ini pun satu benda juga. Hak dakwah tu satu jahai, hak pengikut menjaga akidah. Jadi bab yang pertama ni dari sudut rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang berlaku atas kita ni, kalau dia ada perantaraan dengan manusia, itu menjadi sebab musabab. Jadi sebab musabab. Sebab Allah ni bila dia buat satu-satu benda, kebanyakannya ada sebab musabab. Boleh Allah tak mau bagi ada sebab musabab, boleh, tapi Allah meraihkan fitrah manusia. Susah nak percaya. Tak ada awan tiba-tiba hujan, susah nak percaya kan. Tu yang duk main, ni orang nak mati apa, hujan panas. Pasal benda pelik. Manusia benda pelik, dia mula dia fikir angkut lain. Dia nak turun hujan, Allah bagi awan. Boleh kalau Allah tak nak turun terus pun boleh. Jadi Allah meraihkan fitrah ataupun pemikiran manusia ni. Jadi sebab tu apa yang Allah cipta ni, betul yang kita sebut hari itu dalam kuliah tafsir, kita kata Allah ni pentadbir, Allah ni pengurus. Sebab tu dia dah jadi sama aja. Asal nak hujan dia mesti mendung dulu. Sehingga orang boleh jadikan dia sebagai satu ilmu untuk kaji macam mana proses turun hujan.
boleh jadi ilmu dalam sains. Kenapa? Kerana ada pentadbir yang duk takbir dia, duk takbir proses tu. Duk takbir proses tu, maka dia bolehlah jadi ilmu, dia tetap sampai bila-bila insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung jenis yang kedua nanti, iaitu jenis tauhid yang kedua, iaitu tauhid asma' dan sifat. Sebelum tu sekali lagi saya nak maklumkan untuk kita semua, tolong sebarkan tuan-tuan. Dah viral dah Zina? Kita dah viralkan poster untuk hari Khamis malam Jumaat ni. Tuan-tuan tolong sebarkanlah. Tolong peringat dan peringat saja pun tak ada juga, dia kena peringat semua kawan-kawan kita anak Korea untuk hadir ke program kita. Ni kali pertama pihak jabatan agama pilih pejabat agama pilih masjid kita untuk buat program macam ni. Jadi kita tunjukkan sokongan kita, kerjasama kita, dan apatah lagi program ni memang program yang terbaik, memperingati peristiwa Maulid Nabi SAW. InsyaAllah ada sikit selingan qasidah dan salawat pada malam tu, sebagai halwa telinga kita, dan untuk kita sama-sama juga bersalawat bersama. Dan yang paling penting, kita dapat ilmu daripada alim ulama yang ada di negeri kita ni tuan-tuan. Kalau kita nak jemput sendiri mungkin payah dapat lah, tapi hak ni orang tolong bawa mai, alhamdulillah. Jadi tolong peringatkan kawan-kawan kita, tolong sebarkan. Dan saya nak umum jugalah, nak minta jugalah siapa-siapa yang berkelapangan hari Khamis pagi ni pukul 8.30 pagi, kalau tuan-tuan ada kelapangan, pakat mai kita tengok sikit di masjid kita ni, sebagai kita nak buat persiapan sikit, persiapan tempat. Mungkin kita nak bersih tang mana-mana, apa yang perlu kita sama-sama jagalah. Masjid ni masjid kita, insyaAllah. Tuan-tuan, saya selalu sebut, mana pun tetamu yang hadir, saya selalu sebut, ini masjid ni adalah sumbangan wakaf daripada orang ramai, wakaf daripada anak jemaah, wakaf daripada umat Islam seluruh. Dan alhamdulillah kita berjaya tuan-tuan. Ramai orang yang seronok bila tengok masjid macam ni, masjid yang terbina dengan 100% wakaf. Jadi kita pakat-pakat jagalah, insyaAllah. Apa yang kita jaga ni pun dia jadi wakaf juga, insyaAllah. Wallahu alam, sekadar itu. Maaf, marilah sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلى وأعلم.